Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi ke dalam channel Pintar DIY. Terima kasih kerana menonton video ini. Pada video kali ini pula saya nak sharing berkenaan dengan Powerline. So, nak menyelesaikan masalah blind spot, nak extend wifi, lepas tu menggunakan kabel, menggunakan wifi. Tapi adakah anda tahu salah satu cara yang lain untuk extend coverage atau menyelesaikan masalah blind spot wifi di rumah adalah menggunakan Powerline. Okey, bagi sesiapa yang tak tahu Powerline itu apa, Powerline itu adalah salah satu device yang membolehkan data ini dihantar melalui rangkaian elektrik di rumah. Okey, dia bukan rangkaian elektrik di rumah sajalah. Kalau anda nak buat jenis bangunan pun boleh. Pada tahun 2007-2008 saya pun dah masuk ke dalam industri ini untuk menggunakan Powerline. Saya pernah install dekat bangunan. Salah satu bangunan yang kita install adalah waktu tu di bangunan kediaman Korean punya Republic di Ampang. So bangunan tu setinggi 15 tingkat kot, 15 ke 20 tingkat macam tu. Totally broadband dalam tu, cerita 13 tahun lepas menggunakan Powerline. So kalau dalam rumah tu cocok je plug, kemudian ada modem dia, buat sambungan ke laptop, terus ada internet. So konsep Powerline ni adalah secara point multi point. Maksudnya daripada base hingga ke multiple client. Okey, Powerline ni dia punya kaedah adalah point to point atau point to multi point. Okey, daripada satu tempat base source utama kepada multi site ataupun multi place lah, atau disebut nama lain, banyak tempat yang boleh letak. So dia tak terhad dengan berapa kuantiti, akan tetapi setiap tempat tu berbeza output dia. Berbeza output tu maksudnya speed yang akan diterima tak sama dengan apa yang anda dapat di first point macam tu. Kali ni saya nak cubalah balik Powerline ni adalah ianya berbaloi atau tidak digunakan pada waktu sekarang. So memandangkan option selain mesh, menggunakan kabel, menggunakan fiber, Powerline ni juga boleh dijadikan salah satu option anda untuk anda menyelesaikan masalah blind spot ataupun coverage wifi di rumah. Okey, memandangkan Powerline ni ada beberapa jenis. Ada yang jenis murah, ada yang jenis mahal, ada yang power rating tinggi, ada yang jenis spek tinggi, ada yang ada filter, ada yang tak ada filter. So spesifikasi Powerline ni sangat banyak. Even Makrotik pun sudah mengeluarkan Powerline dia sendiri. Ada juga Powerline boleh berfungsi dengan fasa 1 saja. Mana kata DB wiring dalam rumah kita menggunakan fasa 1, one phase. Ada setengah Powerline boleh je kalau nak buat dengan 3 fasa. So macam cerita saya yang tadi, sebelum ni deployment saya dalam bangunan menggunakan 3 fasa. Kat gambar ni anda boleh tengok saya pump data tu melalui 3 fasa dekat mana-mana meter dekat step level yang ada. Okey, di depan saya ni ada satu set Powerline daripada jenama TP-Link. So agak lama jugalah saya dah pakai sebelum ni. Sebelum saya boleh tarik fiber dalam rumah, sebelum saya ada access point yang enterprise dalam rumah. So ini adalah option saya untuk menyelesaikan coverage blind spot di dalam rumah. So ini yang unit saya beli ni adalah daripada model TLWPA 8630P. Okay, kemudian satu lagi adalah model TL8010P. Okey, antara dua ni, salah satu tu adalah sebagai base station, satu lagi adalah transmitter ataupun menjadikan dia wifi coverage. So dekat sini yang jadi wifi ni lah. So terbalik lah, yang ni base, yang ni adalah wifi dia punya client dan wifi extender dia. Ni kira model lama lah. Ni saya beli dalam 4 tahun lepas lah. 4 tahun lepas model lama. Tapi kalau yang baru sekarang dah menyokong one mesh punya connectivity. So kalau rumah anda ada Powerline, lepas tu ada one mesh punya router, so anda boleh gunakan TP-Link ni juga sebagai alat tambahan. Okey, kalau anda lihat dekat sini, speed yang ditunjuk model ni adalah 1300 Mbps. Okey, 1300 Mbps. So sebenarnya apa yang ditunjukkan dekat sini adalah bukan actual speed yang anda boleh deliver. Kebiasaannya separuh, 50%. Boleh jadi 20% pun ada juga. So itu bergantung kepada wiring dalam rumah anda.
wiring anda tu tahun bila punya, bangunan yang rumah anda beli tu tahun bila punya. So wiring tu juga memainkan peranan untuk menghantar data melalui elektrik ni sama ada baik atau tidak. So selain tu, faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi kestabilan benda ni menggunakan elektrik atau wiring dalam rumah anda ni, dia punya noise. Ada setengah power line mempunyai filter, ada setengah power line dia ada fungsi lebih untuk memfilter frekuensi dalam data tu untuk menghantar data tu lebih stabil dan kapasiti yang lebih tinggi. Even masa saya buat pemasangan dulu pun, kita supply dekat rumah pun at least 10 meg je kita bagi, tapi kita pump kat belakang tu 100 meg. Macam tu. Sebab kita dah test predict jauh, maksimum yang kita boleh deliver adalah daripada satu base station lebih kurang 500 meter. Antara base dengan klien lebih kurang 500 meter maksimum. Tapi ada tapi juga, ideal point dia lebih kurang 200 meter macam tu lah. So kalau anda nak buat pemasangan banyak-banyak, so anda kena kira lah jarak yang boleh anda pasang benda ni dalam rumah. Lagi satu, power line pun mudah pasang, dia just plug and play. So once anda letak dekat plug kat sini, kemudian anda cocok ini daripada modem anda, wifi router anda sebagai incoming source internet. Kemudian anda pasang kat mana-mana plug anda di dalam rumah. So ini wiring, contoh wiring, anda cocok benda ni ke laptop, anda terus dapat internet. Cara pairing amat mudah. Dia cuma tekan je sekali sini pair, dia akan cari device tu. Anda plug in benda ni, anda tekan pair. So bila ni dah jumpa ni, so automatic device yang kedua anda tu boleh menyalurkan internet atau data daripada base station dia. Okey, seterusnya kita nak buat test bagaimana benda ni berfungsi, dan kita akan buat beberapa percubaan sama ada menggunakan wiring yang direct extension, menggunakan wiring dalam rumah soket to soket, ataupun kita cuba percubaan ketiga, kita buat sewaktu barang elektrik tengah on dalam same wiring yang sama. Sewaktu contoh kita on vacuum, kita test speed berapa kita dapat. Okey, jom kita tengok percubaan ini, kita simpulkan bagaimana penggunaan ini sama ada berbaloi atau tidak. Okey, kita ambil extension cable dulu. So ini extension cable saya yang terpanjang, lebih kurang 2.5 mm per core. Kemudian kita plug in kepada base node TP-Link ni. Kemudian saya ambil networking LAN input sebagai input, nak salurkan kepada extension tu lah. So bilik saya memang dah disambungkan pun dengan semua point-point LAN ni, tarik sendiri. Kemudian kita plug in lah untuk mendapatkan source power kat extension tu. Okey, kemudian kita akan pasang dia punya client. Kita turn on, kita tengok lampu dia menyala. Kemudian kita tekan pair untuk dia cari dia punya ibu dia. Data akan melalui kabel extension ni dan terus ke source power line, kemudian ke laptop melalui kabel UTP Cat 6 saya ni. Okay, tengok sini lampu semua menyala. Saya cuma nak double confirm. Kita tekan pair tu lagi sekali. So dia akan kelip, dia akan search dia punya node, main node. Okay, kelip 2 kali. Dan kita plug in kabel LAN UTP kepada client node dan kemudian kepada laptop. Okay, sekarang kita test tengok connection ada tak. Terbaik, memang ada, dah connected pun. Terus IP address pun dapat. Kita try speed test melalui dengan fast.com. Ini adalah speed test yang dipaparkan. Saya menggunakan 500 Mbps dalam rumah saya ni. So melalui power line extension saya dapat 56 Mbps saja. Kita try dengan speed test TM. Tu dia. Dapat speed pun lebih kurang sama dengan fast.com tadi. Tak jauh beza, up sikit lah sebab lokal kan. Fast.com tadi kat luar kan. Alright. Tengok upload. Upload pun rendah je menggunakan extension. Selesai percubaan yang pertama. Kita ke percubaan yang kedua.
Percubaan yang kedua ni adalah menggunakan sos daripada soket kepada soket yang lain dalam rumah. Makna kata kita tak guna extension, kita guna soket yang dekat dinding tu directly. Kemudian dia punya base station dan klien dia soket yang lain di dinding pada bilik yang lain atau tempat yang lain. Okay, kita tengok macam mana hasil dia. Okay, yang ni percubaan kedua. Kita plug in dulu dekat base pada mana-mana source wall socket di dinding. Kita bawa sekejap router kita ke bilik sebelah. Ok, kemudian kita plug in client punya node kat mana-mana wall socket. Turn on, kita tengok, kita pair dan kita test speed test dapat berapa. Tu dia. Naik lagi sikit. Bukan lagi sikit, lagi banyak. Instead of 60 Mbps tadi, sekarang naik ke 100 Mbps. Okay, nampaknya lebih baik. Kita sambung kepada wall socket tadi dan kita tengok upload pula. Upload pun cantik. Dapat upload and download 100 Mbps menggunakan electrical dalam rumah, socket to socket. Okay, anda dah tengok percubaan satu dan percubaan kedua. Kali ini percubaan yang ketiga. Percubaan ini adalah mengekalkan base dan station tersebut dekat wall socket, akan tetapi pada waktu yang sama kita cuba menggunakan high power appliance ataupun high power punya equipment yang diletakkan di salah satu soket yang tersebut. So kalau nak cara mudah, kita letak pada station. So kita tengok ada tak sekiranya appliance yang high power seperti vacuum ini mengganggu atau tidak data sewaktu kita menggunakan internet tersebut. So kita tengok speed test dia macam mana. Okay, kita tengok ini vacuum 1200 watt. Kita on dulu kejap. Pasang plug. Okay, kita on. Sorry lah, bising sikit. Okay, kita test dulu suction. Suction jalan, cantik, baik punya. Dan kita test speed test dia. Okay, dalam keadaan mesin tengah berjalan macam ni, kira kuat juga ni. Speed test drop sikit lah, berapa persen, 30% macam tu, 20 ke 30%. So ini dengan satu alatan kan, so dapatlah lebih kurang 80 Mbps dari segi download. Okay, upload kalau kita tengok hampir mencapai sepenuhnya 100 Mbps. So far upload tak ada masalah sangat. Download je ada kurang sikit. Okey, anda telah tengok kesemua percubaan saya menggunakan TP-Link Powerline Adapter ni. So bagaimana hasilnya terserah kepada anda untuk anda membuat rumusan sama ada barang ini sesuai atau tidak. Kalau tanya pendapat saya, ianya masih berbaloi digunakan pada waktu sekarang bagi sesiapa yang melanggan pakej Unify 30 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps boleh digunakan. Sesiapa yang mempunyai speed lebih tinggi seperti 300, 500 meg, saya tak sarankan anda guna ni. Melainkan anda nak sekadar bagi ada data saja. Okey, sebagai contoh PC anak anda dekat bilik, anda tak nak tarik wifi, anda boleh guna Powerline ni. So, ia dah menyelesaikan masalah connectivity yang kerap terputus sekira menggunakan sambungan wifi di dalam bilik anak anda. So, macam saya punya ni station ada 3 port LAN. So, saya nak connect dengan printer boleh, dengan benda-benda local area network yang lain pun boleh selain pada PC anak saya dekat bilik lah. Okay, lagipun harga anda boleh tengoklah dekat link bawah. Harga saya ada boleh letakkan link kalau anda nak mencari dan membeli. So apa yang saya boleh sarankan, kalau anda mempunyai bajet yang lebih, carilah wifi, carilah Powerline adapter yang lebih daripada 1300 Mbps seperti 2000 Mbps dekat Netgear. Jenama Netgear mempunyai 2000 Mbps, ada setengah Powerline yang lain, ada juga 3000 Mbps, ada juga sekarang. Cumanya sukar didapati. Yang common dekat market mempunyai 1300 Mbps, 2000 Mbps. So anda jangan expect anda akan dapat
power line tu secara 1 gig ataupun 2 gig seperti yang anda beli. Tak, anda boleh expect 50% atau 30% daripada total yang dipublish dekat sini lah. Kesimpulannya, bagi saya amat berbaloi. Ia boleh dijadikan sebagai add-on ataupun alat tambahan untuk anda menyelesaikan Wi-Fi blind spot ataupun networking di dalam rumah anda. Sekian saja perkongsian saya berkaitan dengan power line adapter ini. Semoga memberi manfaat atau idea kepada anda untuk menyelesaikan masalah anda. Jangan lupa share, like dan subscribe Pintar DIY. Kita jumpa pada video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.